Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini kita akan berbincang tentang mata pelajaran Bahasa Melayu berfokuskan kepada kesalahan dalam menulis karangan. Ada orang seronok menulis karangan, tapi sebenarnya ada beberapa kesalahan yang dilakukan semasa menulis karangan. Jadi pada hari ini cikgu akan membincangkan kesalahan yang biasa dilakukan oleh para pelajar. Dalam penulisan karangan, apa yang penting? Kita nak mendapat markah yang cemerlang. Bagaimana nak mendapat markah yang cemerlang? Dah pasti sesuatu karangan itu bergantung kepada isi yang disampaikan. Dalam satu karangan sekurang-kurangnya ada 4 ataupun 5 isi. Bergantung pada jumlah perkataan yang diminta. Mungkin sekolah rendah dia lain 80. Naik tingkatan form 3 mungkin 150. SPM mungkin 300. Jadi apa yang penting? Isi. Dah ada isi, dia ada huraian dia. Contoh soalan. Kalau contoh soalan yang keluar, apakah faedah belajar secara berkumpulan? Ini contoh huraian, kamu akan bagi isi. Cikgu bagi 3 contoh. Contoh yang pertama. Dengan belajar secara berkumpulan, kita akan lebih memahami tentang sesuatu perkara. Dia kata dengan belajar secara berkumpulan, kita akan lebih memahami tentang sesuatu perkara. Yang kedua, tengok huraian yang kedua. Contoh dan isi huraian yang kedua. Dengan belajar secara berkumpulan, kita akan lebih memahami tentang sesuatu perkara di mana kita dapat bertukar-tukar nota dan pendapat. Ada isi dan huraiannya lebih lengkap. Tengok contoh yang ketiga. Masih sama soalan dia. Dengan belajar secara berkumpulan, kita akan lebih mudah memahami tentang sesuatu perkara yang mana melaluinya kita dapat bertukar-tukar nota tentang perkara yang diperbincangkan dan masing-masing dapat melahirkan pendapat dengan penuh yakin dan bersemangat. Secara tidak langsung, mereka yang belajar secara berkumpulan akan mendapat ilmu dan pengetahuan yang lebih. Yang ini lebih lengkap lah. Kalau 3 ni kamu tengok. Kalau pemeriksa nak bagi yang mana? Dah pasti dia akan bagi yang ketiga. Ada isi, ada huraian, ada contohnya yang lengkap. Yang ini kita nak dalam peperiksaan ataupun ujian. Yang penting isi, huraian, ada contoh. Tengok contoh kesalahan. Yang macam orang sakit ya. Contoh kesalahan struktur ayat. Kadang-kadang kita bercakap bahasa rojak, bahasa pasar dan sebagainya. Tapi dalam penulisan karangan, kita tak boleh buat begitu. Nanti akan ditolak markah. Ini contoh kesalahan struktur ayat. Contoh ayat yang salah dahulu. Air selalunya orang gunakan untuk mereka membuat perkara-perkara untuk diri mereka sendiri seperti mandi, basuh baju dan cuci. Air juga bagi tujuan lain seperti kita menyiram tanaman dan petani membajak sawah. Bila kamu baca pun ayat ni apa ni? Tengah langgang je ayat ni. Ada kesalahan dia. Sepatutnya ayat tu ditulis bagaimana? Pada kebiasaannya, manusia menggunakan air bagi memenuhi keperluan harian mereka seperti mandi, membasuh baju, serta mencuci benda-benda kotor. Guna penjodoh penanda wacana. Selain daripada itu, air juga digunakan untuk menyiram tanaman, manakala bagi petani pula, air digunakan untuk mengairi sawah. Tengok ayat yang lengkap. Contoh ayat yang lengkap. Ini simbol orang sakit. Apa kesalahan dia? Struktur ayat. Yang ketiga, contoh kesalahan imbuhan. Lihat ayat ni dulu. Sepanjang guru mengajarkan kami, tentulah ada silap dan kesalahan yang kami terlaku. Jadi di sini kami pohon maaf sekiranya terdapat salah yang tersengaja atau tidak disengaja. Ada beberapa kesilapan di situ. Sepatutnya ayat ni begini. Sepatutnya penggunaan imbuhan. Sepanjang guru, bukan mengajarkan. Sepanjang guru mengajar kami. Tentulah ada silap ni kita tambahkan. Ni tak ada imbuhan. Sepatutnya tentulah ada kesilapan yang kami terlaku. Sepatutnya yang kami lakukan. Sebagai murid mesti ada kesilapan yang kita lakukan. Jadi di sini kami pohon. Sepatutnya gunakan imbuhan. Memohon maaf sekiranya terdapat salah. Letakkan imbuhan dia. Kesalahan yang tersengaja ni ditukar. Disengajakan atau tidak disengaja. Tambahkan hujung lagi dekat. Yang tidak disengajakan. Ini contoh kesalahan imbuhan. Ayat semakin baik tetapi kesalahan imbuhan pula. Seterusnya contoh kesalahan tanda baca. Tanda baca ni simbol dia bulat lah. Dalam guru atau pemeriksa menanda digunakan simbol bulat ya. Lihat ayat ni dulu. Yang mulia Tuan Pengerusi Majlis, guru besar, guru-guru serta rakan-rakan yang dihormati sekalian.
Berdirinya saya di sini adalah untuk menyampaikan syarahan yang bertajuk tinggal di bandar adalah lebih baik daripada tinggal di kampung. Ini tajuk perbahasan yang begitu popular. Perdebatan, perbahasan, syarahan, pidato dan sebagainya. Jadi ada beberapa kesilapan di sini. Sepatutnya yang mulia ni M mesti huruf besar. T, tuan, huruf besar T. Pengerusi, P, pengerusi. Dan berikutnya, guru besar. G dengan B ni mesti huruf besar. Selepas guru besar, sebelum guru-guru mesti ada koma. Kita berhenti. Tuan pengerusi majlis. Guru besar, guru-guru. Kita berhenti sebentar, mesti ada koma. Berikutnya kita tengok pula tajuk dia. Tinggal di bandar. A ni mesti huruf besar. Huruf pertama bagi setiap tajuk itu adalah huruf besar. A ni mesti huruf besar. Lebih baik daripada tinggal. Sama juga tinggal, T ni mesti huruf besar. Tinggal di kampung. Bila tajuk ada pembuka kata dan di sini pun mesti ada penutup kata. Sebab ini tajuk yang perbahasan ataupun mesti ada pembuka kata, penutup kata. Ini contoh kesalahan tanda baca. Tanda baca biasanya tanda nokta, tanda koma, tanda pembuka kata, tanda penutup kata, huruf besar, huruf kecil. Ini contoh kesalahan tanda baca. Seterusnya ialah berkaitan dengan ejaan. Jangan ambil mudah ejaan. Kadang-kadang ejaan di luar yang kita lihat tu, terutama di restoran dan sebagainya, banyak kesilapan. Cikgu dah terangkan hari itu contoh mi ya. M-E-E. Mi rebus, mi goreng, mamak dan sebagainya. Sepatutnya M-I saja. Jangan kita belajar dari apa yang kita lihat. Tetapi kita belajar berpandukan buku dan jika ada kekeliruan, kita rujuk pada kamus sediawan. Jadi dari ejaan ni dinilai bagi semua kesalahan ejaan yang dilakukan. Dalam menulis karangan, silap saja satu huruf, terus salah. Setiap kesalahan yang dilakukan akan ditolak markah. Kesalahan berulang hanya akan ditolak sekali saja. Bagaimana? Lihat contoh di sini. Seterusnya, contoh kesalahan ejaan. Ejaan jangan ambil mudah. Salah satu huruf tidak lengkap atau terlebih dan sebagainya dikira salah. Lihat contoh ayat ini. Selepas makan tengah hari, kami pun mengunjungi memorial pengisytiharan kemerdekaan. Kami berasa sungguh bertuah kerana dapat melihat kesan sejarah di sini dengan lebih lanjut lagi. Untuk kesalahan ejaan di palang merah ini sekali. Kalau kesalahan yang sama dibuat, dia akan dipalang 2 kali. Contoh, kalau kesalahan kamu yang Y-A-N saja, dia akan palang sekali. Jika ada kesalahan, dia jumpa lagi Y-A-N, dia palang 2 kali. Tapi dia tolak kira sekali lah sebab kesalahan yang sama. Jangan kesalahan ejaan yang berlainan akan tolak lagi. Tengok ni contoh yang pertama. Patutnya apa? Kami pun. Kami pun ni ejaan dia kena rapat. Bila jarak, tolak markah. Yang kedua, ejaannya mengunjungi. Ni kesalahan tertinggal N. Mengunjungi kesalahan yang kedua. Kesalahan yang ketiga, memorial tertinggal L hujung dia. Tak lengkap, salah. Pengisytiharan pun sama, ejaan dia tertinggal Y. Kemerdekaan tertinggal R. Kemudian dia pergi jarak pula. Ke dengan merdeka ni sepatutnya rapat. Kemerdekaan. Seterusnya perkataan sungguh. Sepatutnya G2. G1 salah. Bertuah. Dia bukan bertuan. N dengan H kamu kena tulis betul-betul. Bertuan dengan bertuah ni lain sangat maksud dia. Kalau H boleh panjangkan sikit punya atas itu. Dapat. Jangan guna kata singkatan. Ejaan ni kena penuh. D-A-P-A-T. Yang, jangan YG, sangat jangan SGT, akan ditolak markah. Terutama terbawa-bawa dengan bahasa kamu dalam SMS, WhatsApp dan sebagainya. Seterusnya di sini, seterusnya perkataan sejarah sama juga, H2 dengan N, terkeliru. Di sini walaupun sama ejaan dia, D-I-S-I-N-I, apabila kamu rapat, ini kata arah mesti dijarakkan. Salah. Tengok berapa banyak kesalahan ini baru satu perenggan. Kamu bayangkan kalau banyak lagi kesalahan yang kamu buat bagi setiap perenggan, berapa banyak markah kena tolak. Jadi sebagai kesimpulannya, dapat markah yang cemerlang sebelum kamu hantar kertas ujian, kertas peperiksaan kamu ataupun latihan yang kamu buat seharian di semasa belajar dalam kelas. Pastikan menyemak karang kamu. Apa langkah dia? Paling penting, semak meliputi ejaan. Paling jelas kita boleh tengok ejaan. Tanda baca tadi, jangan lupa tanda nokta, tanda koma, titik tu betul-betul biar nampak. Imbuhan, tengok baca ayat sekali lagi. Oh, sepatutnya tertinggal imbuhan. Struktur ayat tadi cikgu dah terangkan apa simbol dia, macam simbol orang sakit tu. Laras bahasa, tengok balik semula, adakah ayat tu betul tak betul.
sebarang kesalahan akan dipotong markah. Jadi kita jangan buat salah. Kita nak markah yang cemerlang, biar cikgu baca tu tulisan jelas, isi lengkap, ada contoh, ada huraian dan sebagainya. Itu saja perkongsian cikgu pada hari ini. Kita jumpa lagi dalam tajuk yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.